Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam kelas Sirah tahun 5. Okey, Mukadimah harap semua murid tahun 5 Al-Ghazali berada dalam keadaan masih sihat, masih bersemangat. Uh, Betul, kakak-kakak, abang-abang sulung kita ni masih sihat dan bersemangat untuk belajar. Kan, nanti adik-adik boleh tengok contoh kakak-kakak belajar dari rumah. Adik-adik pun lebih bersemangat. Okey, jadi uh, hari ni sebelum kita mula kelas seperti biasa, stopkan dulu video ni. Baca doa dulu seperti yang kita baca dalam kelas. Okay. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Semoga Allah apa tu, memberi kefahaman lah kepada murid-murid hari ini untuk belajar. Okey. Hari ini merupakan ahlan wa sahlan. Okey. Berkelit-kelit lah ahlan wa sahlan. Okey, Khamis. Hari ini hari Khamis, 8 Julai 2021. Okey. Kelas Sirah tahun 5 kita masih di dalam pelajaran 5 yang kita dah mulakan minggu lepas, kan? Okey, perkembangan agama Islam dari sudut perundangan. Okey. Adakah murid-murid masih ingat apa yang kita belajar minggu lepas? Okey. Kita buat ulang kaji sikit dulu yang minggu lepas dah. Okey. Minggu lepas. Okey, apa ni? Gambar kunci pula Mukadimah tunjuk ni. Okey, sebabnya Mukadimah nak kita sama-sama ulang kaji kata kunci. Ada beberapa kata kunci yang kita belajar dalam tajuk perkembangan agama Islam dari sudut perundangan minggu lepas. Okey. Kata kunci yang pertama ialah Islam. Okey, Islam. Dalam tu diterangkan, sebelum kita masuk perundangan, kita terangkan dulu Islam ni maksudnya. Maksud Islam adalah sejahtera dan selamat. Sejahtera dan selamat. Okey, kena tahu dulu tu maksud Islam. Okey, yang kedua, adil. Adil. Bila kita terbayangkan perundangan Islam, yang ni antara satu perkara yang kita perlu ingat, iaitu adil. Apa maksud adil ni? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Okey, ingat ya. Adil ni bukannya bahagi sama banyak. Bukan bahagi sama banyak. Contohnya kita ada apa tu? 6 biji coklat, kan? Ada 3 orang, kita pun bahagi 2 dok. Ni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seperti contohnya mak ayah awak bagi ke abang awak 10 ya. Tapi mungkin awak sekolah rendah. Makan kat seriti pula tu. Mak ayah bagi contohnya 2 ya je. Kau ya je saya. Itu adil lah, sebab abang awak nak kena beli makanan sendiri dan dia dah besar, kan? Okey, jadi itulah keadilan. Meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Okey. Istilah yang ketiga, kata kunci yang ketiga, iaitu perundangan. Okey, perundangan kita mesti ingat. Apa itu perundangan? Iaitu konun. Konun ni kita akan tengok nanti. Konun ataupun senang nak ingatnya peraturan. Peraturan. Okey. Seterusnya kita tengok apa maksud perkataan konun. Konun ni sebenarnya bahasa Arab. Okey. Maksud konun ni ialah segala undang-undang atau peraturan yang digubal. Yang digubal ni dibuatlah berdasarkan ni besar Mukadimah tulis ni, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, kenapa Mukadimah besarkan Al-Quran dan As-Sunnah? Sebab Mukadimah nak kita sama-sama ingat yang Al-Quran dan As-Sunnah ini apa sebenarnya? Okey, sumber perundangan Islam. Apa sumber ni? Maksudnya, sebelum kita tengok benda lain, kena tengok Al-Quran dengan As-Sunnah dulu. Tak boleh ikut area kita. Sedak je peraturan ni,
nak ikut kita. Kita kena tengok dulu Al-Quran kata apa, As-Sunnah kata apa. Bila tak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah pun, mesti undang-undang digubal oleh orang yang boleh mengaitkan juga. Boleh korek semula apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk jadikan dia undang-undang. Sebab kebanyakannya sebenarnya peraturan untuk hidup manusia ni sebenarnya dah ditetapkan oleh Nabi. Ada dasar dia dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, ingat molek sumber perundangan Islam. Okey. Kemudian kita belajar juga minggu lepas. Okey, tak nampak sikit P ni. Okey. Pa. Prinsip. Prinsip undang-undang Islam. Okey, prinsip undang-undang Islam. Okey, Mukadimah turunkan sikit gambar untuk awak nampak. Prinsip undang-undang Islam dah. Okey. Dalam prinsip undang-undang Islam, okey, kenapa Mukadimah tunjuk gambar ni? Saya saja ke? Tak. Okey. Nampak tak ya raik-raik ni? Kerana prinsip undang-undang Islam, bila kita sebut prinsip, ialah kita mesti check benda ni ada ke tak dalam undang-undang tersebut. Jadi, undang-undang Islam mesti ada perkara-perkara ini. Okey, perkara apa? Perkara yang pertama adalah keadilan. Keadilan. Perkara yang kedua pula apa? Undang-undang Islam ni mestilah menjaga keharmonian manusia. Okey, menjaga keharmonian manusia. Okey, seterusnya. Okey, untuk pelajaran hari ini. Yang ni yang sebelum tu Mukadimah terangkan kau minggu lepas dah. Kita belajar minggu lepas. Okey, yang ni tengok. Buka buku teks muka surat 42. Okey, muka surat yang ni dah. Okey, Mukadimah besarkan untuk awak. Buku teks muka surat 42 ni kita baca sama-sama dulu. Perundangan Islam. Bila kita baca sama-sama, awak kena baca juga dah untuk membantu kita belajar Jawi juga. Okey. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membentuk peraturan berkenaan kesalahan jenayah. Okey, jenayah dah. Mukadimah bulatkan jenayah ini. Inilah benda yang kita akan belajar pada hari ini, jenayah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Apabila berlaku sebarang perbuatan jenayah, maka Badan Kehakiman mempunyai panduan yang lengkap untuk menjatuhkan hukuman ke atas setiap kesalahan jenayah. Okey, bila sebut jenayah ni, kena ingat lagi yang tadi, sumber tadi, perundangan Islam dah. Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tegas dalam menjalankan hukum syariah. Baginda tidak pernah membezakan, okey, kena ingat istilah ni dah, tidak pernah membezakan antara orang kaya dan miskin, saudara mara, orang luar, sahabat ataupun musuh. Dalam menjatuhkan hukuman. Jadi dalam hukuman jenayah ni dia tidak pernah membezakan siapa-siapa pun dalam proses menjatuhkan hukuman. Okey. Yang ni Mukadimah suka untuk kongsi dengan awak satu hadis. Okey, awak boleh baca lepas ni sebab dia dalam bahasa Melayu sahaja kan. Okey. Cumanya tengok hadis ni, sesungguhnya telah binasa golongan-golongan terdahulu kerana membiarkan golongan mulia atau golongan atasan yang mencuri daripada dihukum. Sedangkan jika golongan marhain ataupun rakyat bawahan ni mencuri, mereka dihukum dengan hukuman hudud. Okey, aku bersumpah dengan nama Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Riwayat Tirmizi. Okey. Maksudnya, Nabi kata, okey, Fatimah ni siapa? Anak Nabi kan? Okey. Anak kesayangan Nabi sebenarnya Fatimah ni. Tapi kalau Fatimah yang mencuri, Nabi kata dia sendiri. Nabi sendiri yang akan memotong tangan
Fatimah. Okey. Seterusnya. Yang ni sama juga dengan cerita Mu'allimah tadi, cuma kita baca sekali lalu. Diceritakan seorang wanita Quraisy telah didapati bersalah mencuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan supaya dipotong tangannya. Sebahagian sahabat memohon agar hukuman itu diringankan. Namun baginda dengan tegas menyatakan bahawa umat dahulu telah binasa disebabkan menjatuhkan hukuman terhadap orang miskin. Tetapi membebaskan orang kaya yang melakukan kesalahan. Okey, sama macam tadi. Okey. Yang kedua yang kita akan belajar dari sudut perundangan ialah apa? Maklimah bulatkan terus. Apa? Apa ni? Peperangan. Okey. Dalam peperangan perlu ada aspek apa? Peri kemanusiaan dan belas kasihan. Terhadap siapa? Terhadap musuh. Tengok ni terhadap musuh. Bukan terhadap tentera kita saja, terhadap musuh pun sekali. Islam telah memberi garis panduan untuk berperang. Antaranya ialah peperangan untuk mencari keredaan Allah. Peperangan tidak boleh digunakan untuk memaksa orang ramai supaya memeluk Islam. Kita hanya nak ajak sahaja. Okey. Ke surat 43 pula belek. Okey. Yang ni sambungan daripada tadi. Dalam peperangan juga dilarang membunuh tawanan perang. Tetapi perlu diberi layanan yang baik dan bermurah hati. Dilarang membunuh kaum wanita, kanak-kanak, orang sakit atau orang tua. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga, dari sudut undang-undangnya kita akan belajar hari ini kenegaraan. Kenegaraan. Dari segi kenegaraan, negara Islam bertanggungjawab melaksanakan dan mengukuhkan pembaharuan yang dianjurkan oleh Islam serta kebajikan masyarakat. Kebajikan kena jaga. Negara Islam berusaha menarik orang ramai supaya menyukai cara hidup yang baik. Serta membenci cara hidup yang buruk yang membawa kerosakan. Okey. Negara Islam juga bertanggungjawab membentuk rakyat yang berkemampuan mewujudkan sistem sosial yang saling membantu menghapuskan segala bentuk perbuatan melampau dalam masyarakat. Okey. Negara Islam bertanggungjawab lagi. Apa? Menegakkan sistem keadilan sosial bagi faedah seluruh rakyatnya walaupun berbilang kaum berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah lagi. Okey. Negara Islam juga bertanggungjawab mencegah dan menghapuskan segala bentuk kejahatan dan penyelewengan serta menggalak dan membangunkan segala bentuk kebajikan kepada rakyatnya. Secara keseluruhannya, cita-cita dan tujuan asas agama Islam ialah menggalak serta mengembangkan prinsip-prinsip kejujuran, kebenaran dan keadilan dalam kalangan manusia. Okey. Pada masa yang sama menghapuskan kejahatan serta penyelewengan dalam kehidupan mereka supaya semua orang dapat menjalankan kehidupan dengan gembira dan sejahtera. Okey, yang kat sini panjang-panjang ni tentang kenegaraan. Okey, Mu'allimah simpulkan nombor 1. Yang ni prinsip dia. Menggalak serta mengembangkan prinsip-prinsip kejujuran, kebenaran dan keadilan dalam kalangan manusia. Yang ni tanggungjawab negara Islam. Tanggungjawab negara Islam. Okey, yang kedua. Yang banyak-banyak tadi kita baca sebenarnya 2 ni je. Prinsip dia menghapuskan kejahatan serta penyelewengan dalam kehidupan. Yang nombor 7 ni kita akan belajar minggu depan.
Okey. Seterusnya. Okey. Perundangan Islam yang kita belajar hari ini ialah yang pertama jenayah. Kan? Dari sudut jenayah. Yang kedua peperangan. Dan yang ketiga kenegaraan. Jenayah, peperangan dan kenegaraan. Okey, jadi inilah kesimpulan perundangan Islam yang kita belajar hari ini. Minggu depan ada satu lagi, hubungan antarabangsa. Okey. Jadi untuk latihan 1, buka buku aktiviti muka surat 29. Okey, yang ni bulatkan jawapan yang betul. Okey, yang ni muka surat 29 ni Mukadimah tak baca. Siapa yang ada masalah tak tahu nak baca mana-mana perkataan, boleh message Mukadimah secara personal ataupun tanya dalam Google Meet nanti dah. Okey. Latihan 2, buku aktiviti muka surat 30. Okey, yang ni nombor 1, undang-undang yang diajar oleh Islam berdasarkan prinsip. Tadi Mukadimah dah terangkan apa 2 prinsip undang-undang Islam. Okey, cari balik dalam video ataupun slide yang akan Mukadimah bagi nanti dah. Okey. Yang kedua, perundangan bererti. Maksud perundangan ni apa? Ada juga tadi Mukadimah dah ulang kaji tadi kan. Maksud perundangan. Okey, erti dengan maksud ni samalah. Nombor 3, Islam menggubal perundangan berdasarkan. Berdasarkan apa? Apa sumber perundangan Islam? Menggubal perundangan berdasarkan apa? 1, 2 kan? A, B. Okey. Negara Islam bertanggungjawab membentuk. Membentuk apa tadi? Ada. Mukadimah ada bagi nombor tadi. Nak buat nota sikit. Apa tanggungjawab negara Islam? Okey, boleh tulis di sini. Okey. Seterusnya yang ketiga, latihan ketiga ni buku aktiviti muka surat 31. Okey. Yang ni berikan erti ataupun maksud perkataan berikut. Ada dah dalam slide, dalam video. Tapi bukan awak salin sajalah, salin sambil mengingat dah. Okey. Dan jawab soalan di bawah, apakah sumber perundangan Islam? Ni pun ada dah jawapan tadi. Bukan salin sahaja sambil mengingat dan memahami apa yang kita belajar. Okey, jadi setakat tu dululah kelas kita pada hari ini. Mukadimah doakan supaya awak dapat manfaat daripada apa yang kita belajar. Bukan setakat boleh jawab soalan, tapi faham apa yang kita pelajari tentang perkembangan Islam dari sudut perundangan. Okey. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Siapa yang boleh join Google Meet, silakan join Google Meet untuk kita berkongsi lagi apa yang kita belajar. Dan juga kalau siapa yang tak boleh masuk Google Meet, nak tanya apa-apa soalan, silakan message Mukadimah. Mukadimah mengharapkan lebih ramai murid tahun 5 yang boleh menghantar tugasan kepada Mukadimah pada minggu ni dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.